boleh kira. Cik Rafi jam je, takkan nak lorat jam. Tapi itulah jam yang paling kita sayang, sebab jam ini namanya tak mati. Terus itu kena tu, saya buka jam ini, saya terus bagikan kepada anak saya. Saya kata, abang, ini ayah hibahkan kepada abang. Jam ini abang yang punya. Adik-adik dia tahu, adik-adik dia tengok. Maka jam ini telah saya berikan kepada anak. Dia pun kata, terima kasih ya. Sementara ayah masih hidup, ayah pinjam pakai. Itu. Jadi jam ni siapa yang punya? Anak yang punya. Saya pinjam saja. Jadi kalau saya meninggal dunia, jam ini dia ambil je. Pasal ini bukan jam pusaka namanya. Itu hibah. Salah satu cara. Ini tak ada masalah, boleh buat. Boleh buat, insyaAllah. Nah, okey. Faham tak? Faham kan? Kalau tak faham juga nanti apa dia tanya saudara Haji Syarul ni, nanti dia boleh terangkan dalam sesi-sesi yang lain. Saya susah nak datang, nampak jauh kan. Boleh tanya, buat sesi. Tapi tuan-tuan, saya nasihatkan, ingat betul-betul tadi 166,000 campur dengan 125,000. Ada balance tak? Ada 1 juta. Balance ialah pergi pada anak-anak. Ikut faraid. 2 lelaki, 1 perempuan. Dapat bahagian dia. Tapi selalunya menimbulkan masalah. Sebab bapa saudara pun datang. Bapa saudara kata, oh bapa kau dah mati. Jadi kau kena dengar cakap bapa saudara. Bapa saudara wajib jaga anak saudara, tapi bapa saudara tak berhak kepada faraid sebab ada anak lelaki, ada ayah. Itu kena faham. Jaga wajib. Dapat tak? Tapi pasal dia kata tak dapat, mana boleh. Okey, cukup masa yang apa ni. Ni soalan pun tak ada. Ya, ada. Sila. Kalau anak lelaki ada 2, anak perempuan ada 1, maka bagi kepada 5. Sebab 1 anak lelaki 2 bahagian. Jadi 2, 1 bagi 5. Itu. Sama juga kalau tuan tanya saya, kalau ada isteri 2, maka banyak saya tanya, minta, tapi tak dapat soalan tu. Sini orang baik-baik dia jaga, dia tak mau apa tunjukkan dia punya kedudukan kan. Kalau dia tinggalkan isteri 2, tadi 1/8. Kalau 2 isteri 1/8 tu bahagi 2, dapat 1/16. Sikit ni. Lepas tu kena tahu benda ni. Mak dan ayah tetap furud. Itu dia, tetap lah. Faraid ni tetap. Itu ketetapan dalam Quran. Ya kan? Nanti saya cakap tadi, kalau tak ikut faraid boleh, tak ada masalah kalau bersetuju. Katalah tuan abang, saya adik. Saya bagi contoh ni. Tak ikut faraid dia abang, saya adik. Kita ada kakak 2 orang. Ayah tinggalkan 1 juta. Mak pun dah tak ada. Dapat? Nenek tak ada, datuk tak ada. Maksudnya tinggalkan kita apa? 4 beradik. Betul? Abang sulung saya dengan alang adik perempuan dengan seorang, katalah kakak. Saya pun dah tak tahu dia ni. Tapi begitulah. Bagi berapa kalau ikut orangnya? Itu sebab saya nak tunjukkan ni aplikasinya dulu. Saya nak tunjukkan aplikasinya. Faraid ini kalau kita setuju tak apa. Abang kata aku dah kaya,
aku pun tak nak ni semua. Jadi bahagian aku tak nak bagi semua pada kakak yang sulung, kakak kita yang jaga mak. Boleh kan? Kakak kita boleh. Jadi faraid ini jikalau dipersetujui oleh waris-waris, maka tak perlu ikut faraid. Tak harus. Kita ini yang masih hidup, kita yang masih hidup ni, kita tak nak ikut faraid. Nak belum tosah, jangan kata ikut faraid, sebab faraid hanya akan terjadi selepas kita mati. Faham? Faraid yang saya bacakan surah Nisa tadi kata selepas kita meninggal dunia baru faraid. Jangan nanti ada orang tu tinggal pek tangan tu, ada orang tu tinggal kunci tu, dia datang balik, mana kunci aku? Dah difaraidkan. Mana boleh? Nah, dia hidup lagi. Jadi faraid ini hanya berlaku selepas kita meninggal. Waktu kita hidup, saya faham soalan tuan, waktu kita hidup kita tak nak ikut faraid ini, baguslah, sebab kita belum mati lagi. Jadi jangan tinggalkan pusaka. Buatlah hibah, bagi-bagi waktu hidup. Itu dia. Sebab tu saya kata kita yang tentukan. Kalau mereka bersetuju, itu kalau kita tinggalkan pusaka faraid, kecuali mereka bersetuju. Jadi ceritanya ialah jangan tinggalkan pusaka. Tuan faham tak? Jangan tinggalkan pusaka. Maksudnya apa? Bagi masa hidup. Tuan tadi kata wasiat, saya nak wasiatkan. Wasiat yang sebenar-benarnya wasiat ialah memberikan kepada bukan waris. Itu wasiat. Kalau beri kepada waris, waris kena setuju. Jadi kalau kita buat wasiat nak bagi kepada bukan waris, tak ada masalah. 1/3 tak ada masalah. Sebab memang dibenarkan orang buat wasiat membahagikan hartanya selepas dia mati tidak melebihi 1/3 kepada bukan waris. Itu contoh, saya bagi contoh senang tuan. Saya ada anak lelaki 2 orang, anak perempuan 1 orang. Sebab saya ada anak lelaki, abang saya berhak tak pada dia? Dia tak berhak, dia bukan waris faraid saya. Maka dalam wasiat saya kata bagi kepada abang saya sebelum bagi pada anak-anak saya. Boleh? Pasal dia bukan waris pusaka saya. Itu boleh. Tak ada masalah. Tidak melebihi 1/3. 2/3 waris pihak. Mereka pakat ke, mereka ikut faraid ke, terpulang. 1/3 tidak boleh dibantah. Tapi saya tulis wasiat, saya nak bagi kepada abang saya 100%. Anak-anak saya kata, mana boleh? Faraid kita macam mana? Bahagian kita macam mana? Mereka bantah. Abang saya dapat tak? Abang saya dapat setakat 1/3 sahaja. Sebab 1/3 kepada bukan waris tidak boleh dibantah oleh waris-waris. Itu kena faham. Okay? Jadi kalau tak nak ikut faraid, nak bagi-bagikan, kenapa tuan tunggu mati baru tuan nak bagikan? Sebab kalau tuan tunggu mati, itu jadi pusaka, maka mereka kena persetuju macam mana nak bagi. Sebab tu saya tunjukkan tadi, bagi waktu hidup, bagi hibah namanya. Hibah dibenarkan. Sesungguhnya tuan, Rasulullah SAW telah menunjukkan kita apa perbuatan dia, dah jelas kepada kita.
dalam Riyadhus Shalihin saya baca, kita bincang, jumpa dah, memang ada jelas salah satu daripada hadis yang dimuatkan dalam Riyadhus Shalihin. Pada satu ketika Rasulullah salat asar, dia pun bangun habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun bangun jalan balik ke rumah dia. Langkah sahabat-sahabat, tuan-tuan biasa pergi Raudah kan, dekat sahaja sebenarnya kan, tak bukan jauh benar rumah dia. Lepas tu kemudian baginda Rasulullah datang balik, sahabat-sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Dia kata, anak teringat pada sepotong emas orang kesihatan. Harta-harta itu semua milik siapa? Abdul Wahab yang punya, betul? Tapi Abdul Wahab pun tak tahu. Sebab apa? Sebab telah diberikan oleh Ismet Ulam Raja kepada pemegang amanah. Pemegang amanah itulah namanya Sulaiman Al-Kelaka. Dia kata, maukah tuan saya serahkan kembali kepada tuan atau saya uruskan seperti biasa? Katanya Abdul Wahab, tuan uruskanlah seperti biasa. Dia cuma ambil senarai, betul? Senarai itu untuk dia pergi meminang gasidah. Tuan-tuan, saya minta maaf lah, banyak masa tuan-tuan saya ambil, tuan-tuan lebih arif benda ni. Tapi jangan lupa, tengok balik cerita Tiga Abdul. Masa tengok balik cerita Tiga Abdul tu, jangan ketawa. Tengok, fahamkan apa mesej yang nak disampaikan. Ada mesej di situ.